Assalamualaikum, saya Nur Amanina binti Muhammad Subri, nombor metrik 274745 dari PACE UUM Cawangan Melaka, ingin menerangkan tentang teori birokrasi Max Weber. Organisasi didefinisikan sebagai satu unit sosial yang sengaja dibentuk atau pengelompokkan manusia dan dibentuk kembali untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang organisasi dan pentadbiran ialah teori birokrasi. Teori ini diasaskan oleh Max Weber, seorang ahli sosiologi dan ekonomi berpengaruh Jerman. Dari segi pengertiannya, birokrasi boleh didefinisikan sebagai satu konsep dalam bidang sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada satu cara pelaksanaan, pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sesebuah organisasi. Lazimnya kita menganggap birokrasi sebagai kewujudan pelbagai posisi atau aktiviti di mana fungsinya memberi khidmat dan mengekalkan organisasi. Beberapa kepentingan teori birokrasi ialah yang pertama, suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat dengan peraturan. Sistem peraturan adalah merupakan prinsip utama dalam sesebuah sistem birokrasi. Fungsi utama peraturan yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi ialah untuk mempermudahkan standardisasi. Dengan adanya proses ini, ada banyak perkara dan kes boleh diselesaikan secara seragam. Sebagai contoh, jika seseorang pekerja dikenakan potongan gaji sebagai hukuman kerana bercuti tanpa memaklumkan pihak atasan, maka hukuman tersebut mestilah sama dengan pekerja lain yang melakukan kesalahan yang sama. Sistem peraturan yang distandardkan ini juga dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam menjalankan setiap tugas, di mana peraturan tersebut menentukan tanggungjawab, peranan dan bidang tugas bagi setiap anggota dan hubungan di antara mereka. Kepentingan teori birokrasi yang lainnya adalah adanya bidang kecekapan khusus. Hal ini berkaitan dengan bidang kewajipan tugas yang ada pada seseorang pekerja maupun satu bahagian. Tujuannya adalah untuk menjalankan pelbagai fungsi merupakan satu bahagian daripada proses pembahagian atau pengkhususan kerja yang sistematik. Dalam menjalankan tugas yang pelbagai, organisasi birokrasi membahagikan kegiatan-kegiatan pentadbiran menjadi bahagian-bahagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus dan berbeza dengan fungsi bahagian lain. Sebagai contoh, dalam sesebuah organisasi, bahagian keuangan secara khususnya berfungsi untuk membuat ramalan keperluan dana, mendapatkan dana untuk organisasi, menguruskan dana tersebut dan memastikan dana digunakan dengan cara terbaik. Manakala bagi bahagian sumber manusia pula, fungsi khususnya ialah untuk melakukan pengambilan tenaga kerja, melaksanakan latihan dan pembangunan, membuat penilaian prestasi dan sebagainya lagi yang berkaitan dengan sumber manusia. Secara ringkasnya, dapatlah disimpulkan bahawa teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber ini telah memberi kesan yang besar dalam bidang organisasi dan pentadbiran. Teori birokrasi yang dihuraikan oleh Weber banyak berhubung kait dengan pengurusan saintifik, di mana teori ini menekankan kepada rationality, kebolehan untuk diramal, tidak dipengaruhi oleh perasaan, kecekapan teknikal dan autoritarianism. Terdapat pelajaran dan pengetahuan yang kita dapat pelajari daripada teori birokrasi dan seterusnya dapat memberi sumbangan kepada teori pengurusan khidmat manusia. Pada hari ini, kita dapat melihat bahawa birokrasi banyak dipraktikkan di dalam agensi kerajaan, hospital, institusi pertahanan, pertubuhan badan bukan kerajaan, syarikat korporat, kelab-kelab sosial, institusi akademik dan sebagainya lagi. Hal ini membuktikan bahawa teori birokrasi bukanlah sekadar ideologi semata-mata, namun sebenarnya dapat diaplikasikan ke dalam mana-mana jenis organisasi yang ada.